TV KPM. Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syami untuk Didik TV KPM bagi slot sukses SPM 2022 Pecutan bagi mata pelajaran pengajian keusahawanan kertas 1. Dan pastinya kita akan bawakan seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Apa kata? Kita saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, calon-calon SPM hari ini kita akan ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat. Irfan perkenalkan dulu. Cikgu Saiful Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Cikgu, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu kerana bersama kami untuk episod hari ini. Dan itulah dia profil guru kita. Kita persilakan Cikgu Muhammad Hafiz Mat Jamal dari Sekolah Menengah Teknik Melaka, Bukit Piatu, Melaka. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum, baik. Sihat ya? Baik. Alhamdulillah. Okey Cikgu, hari ini kita nak berkongsi kepada calon-calon SPM yang mengambil mata pelajaran pengajian keusahawanan kertas 1 Cikgu. Jadi permulaannya, mungkin Cikgu boleh kongsikan kertas 1 ni ada beberapa bahagian Cikgu. Okey, kertas satu ni ada 3 bahagian. 3 bahagian. Bahagian A, B dan C. Silakan Cikgu. Okey. Hari ini kita akan lihat berkaitan tentang format instrumen pentaksiran SPM 2022 yang mana ada 3 soalan ataupun 3 bahagian. Bahagian A, 4 soalan, jawab semua soalan sebanyak 40 markah. Manakala bahagian B, 4 soalan, pilih 3 soalan mana-mana 75 markah, dan bahagian C ada 1 soalan wajib jawab sebanyak 25 markah. Tempoh masa selama 2 jam 30 minit. Okey, yang mana murid-murid ingatlah bahawa persiapan menuju SPM, pertama jaga kesihatan dan keselamatan diri. Yang kedua, menyediakan alat tulis yang mencukupi termasuk kalkulator yang dibenarkan. Kemudian pastikan kad pengenalan, slip menuju SPM dan alat tulis dibawa ke dalam dewan, dan pastikan diri tenang dan selesa untuk menjawab soalan. Okey, seterusnya tips penting dan utama yang murid kena ingat. Pertama, baca arahan soalan dahulu, iaitu tentang bahagian A, wajib jawab semua 4 soalan, tiada pilihan. Maknanya yang kedua, bahagian B ada 4 soalan, pilih mana-mana 3 soalan. Dan yang ketiga, bahagian C wajib jawab, itulah dia soalan berkaitan kajian kes. Dan yang kedua, baca dengan teliti kata tugas soalan dan peruntukan markah bagi setiap soalan. Tulis jawapan mengikut kehendak soalan dan peruntukan markah. Dan seterusnya, tentang kata tugas soalan, murid kena ingatlah ataupun fokus tentang kehendak soalan. Pertama, nyatakan atau senaraikan. Yang memerlukan murid senaraikan isi, yang mana setiap isi mendapat markah. Yang kedua, menjelaskan isi dengan terperinci dengan ayat yang ringkas, padat. Dan ketiga, apakah memberi maklumat yang khusus ataupun spesifik. Seterusnya, terangkan. Di sini perlunya ada fakta, ada penerangan, huraian ataupun tulis keterangan bagi setiap fakta. Yang kelima, huraikan. Ini memerihalkan sesuatu dengan panjang lebar, ada fakta, penerangan dan contoh. Seterusnya, hitungkan. Ini berkaitan tentang pengiraan yang jelas, seperti contohnya lah pengiraan tentang titik pulang modal, share pasaran dan adanya perakaunan. Kemudian yang ketujuh, lakarkan. Maknanya murid kenalah lukis graf, ataupun mungkin ada yang kena lukis rajah aliran proses dan carta organisasi. Kemudian yang ke-8, bandingkan. Murid kena ingat, boleh buat jadual sama ada bentuk persamaan, maknanya jadual 2 perbezaan dan adanya persamaan. Wajib ada kedua-dua bila mana soalan bandingkan. Okey, seterusnya bezakan. Maknanya adanya perbezaan satu perkara dengan perkara yang lain. Maknanya kenalah beri kelainan, adanya ketidaksamaan dan perbezaan lah. Dan yang ke-10, mengapakah? Murid kena beri sebab atau biasa kita sebut kerana lah kan. Maksudnya antara faktor, itulah boleh kita berikan jawapan. Mengikutlah kesesuaian kehendak soalan. Dan yang ke-11, soalan sejauh manakah? Apakah ataupun bagaimanakah? Inilah kata-kata tugas soalan yang murid kena
ingat. Baik cikgu, baik kepada murid semua, kita ada lebih kurang 11 jenis kata tugas soalan yang perlu anda tahu sebelum memasuki ke dewan peperiksaan supaya anda lebih cakna dengan bentuk soalan yang akan dikemukakan nanti. Cikgu, saya ada soalan berkaitan dengan bahagian A cikgu. Kepada calon-calon SPM, mungkin ada yang tanya kepada saya sekarang ini, untuk bahagian A itu kita nak kena jawab semua soalan ke atau boleh kita pilih cikgu? Okey, bahagian A, murid-murid kena ingat wajib 4 soalan ke semua sekali, tiada Semua pilihan. kena jawab. Jangan tinggal satu Jangan pun, tinggal cikgu. satu pun. Sebab dia ada beri ruangan dan murid kena penuhkanlah ruangan yang ada itu untuk jawapan. Okey, baik. Dah terbukti bahawasanya bagi bahagian A, murid-murid semua kena jawab semua sekali, jangan tinggal satu pun sebab nanti akan menyebabkan anda kerugian markah. Cikgu, satu lagi soalan dengan lebih kurang untuk soalan bahagian A ni cikgu ya. Apakah persediaan akhir yang cikgu boleh kongsikan kepada murid-murid ini untuk mereka lakukan sebelum menduduki peperiksaan? Okey, murid hendaklah mengingati fakta. Maknanya fakta-fakta akan ditanya dekat bahagian A. Nanti kata contohnya mungkin senaraikan, mungkin kita boleh ada 2-3 perkara lah. Contohnya sumber keusahawanan, mungkin ada 4 sumber keusahawanan, modal kan, ataupun sumber bahan mentah kan, ataupun kita boleh kata tentang teknologi, maklumat. Jadi itu antara perkara-perkara fakta yang murid kena ingat. Okey, ingat itu ya. Kata kuncinya adalah fakta bagi bahagian A. Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak atas pengenalan kepada form pentaksiran bagi kertas 1 pengajian keusahawanan. Ada 3 bahagian A, bahagian B dan bahagian C, kena jawab dalam masa 2 jam 30 minit. Jom kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam slot sukses SPM 2022 Pecuntan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot sukses SPM 2022 Pecuntan bagi mata pelajaran pengajian keusahawanan kertas 1. Baik, murid semua, kita akan lihat kepada kertas 1 bahagian A sekarang ini, di mana cikgu akan kongsikan kepada kita di mana yang kita perlu kuatkan dan kita kena ulang kaji bagi kita mendapat markah yang banyak untuk bahagian A. Jadi cikgu, jom kita mulakan. Baik, kita lihat tentang tajuk-tajuk yang penting murid ulang kaji, iaitu tentang 4, ada 5 bab, iaitu tentang penyelenggaraan keusahawanan, pembangunan keusahawanan, pembentukan kerugian usahawan, etika keusahawanan dan perundangan, serta yang kelima strategi dan persekitaran keusahawanan. Jadi murid kenalah ulang kaji 5 bab ini, yang mana soalan penting yang akan keluar di bahagian A, B dan C juga boleh keluar. Jadi seterusnya tingkatan 5, itulah 4 bab. Murid kena ulang kaji pendidikan perniagaan, fungsian dalam organisasi perniagaan, keusahawanan digital dan rancangan perniagaan. Jadi kesemuanya ada 9 bab. Okey. Jadi ini contoh bahagian A yang murid kena ingat ada 40 markah. Jangan kurang, jangan lebih. 40 markah itulah markah penuh sebenarnya. Jadi masa tempoh yang murid-murid kena siapkan adalah lebih kurang minimumnya 30 ataupun 40 minit. Paling lama pun 45 minit, supaya tidaklah kita ambil masa ke bahagian B dan C lah. Jadi pertama, jawab semua soalan, terdiri 4 soalan respon terhad. Kemudian setiap soalan tu, 4 soalan itu adalah 10 markah. Kita lihatlah markah-markah yang disediakan. Kemudian jawab ringkas, padat dan tepat. Tak perlulah ayat yang panjang, kita fokus kepada bahagian A dahulu. Kemudian jawab dan ruangan yang disediakan dalam kertas soalan. Ini murid kena ingat supaya tidaklah sia-siakan masa yang ada itu untuk siapkan. Okey, ini soalan contoh SPM bahagian A. Yang pertama, nyatakan usaha kerajaan semasa dasar ekonomi baru, 3 markah. Jadi murid kena ingat nyatakan usaha kerajaan semasa dasar ekonomi baru. Jadi dalam peperiksaan, dalam pentaksiran ataupun dalam menjawab soalan, pastikanlah baca soalan tu sekurang-kurangnya 3 kali supaya kita dapat fokus kehendak soalan. Yang kedua, 1B, apakah kelebihan menjadi usahawan? 3 markah. Kelebihan menjadi usahawan ataupun kelebihan kerjaya sebagai usahawan. Kemudian yang ketiga, berikan ciri usahawan selain kreatif. Selain kreatif, 4 markah. Jadi markah itu membantu murid-murid untuk menyediakan jawapan dengan tepat. Jadi kita lihat contoh jawapan soalan 1A. Okey, usaha kerajaan semasa DEB. Ruangan disediakan, murid terus saja tulis, iaitu tentang pertama, penumbuhan agensi baharu. Murid boleh bagi contoh, dan kalau letakkan penumbuhan agensi baru pun sudah
dapat boleh diterima. Kemudian latihan berbentuk teknik dan vokasional seperti latihan dari aspek teknikal dan kewangan. Dan yang ketiga, kemudahan lain seperti pinjaman tanpa faedah. Jadi murid ingatlah fakta ini supaya mudah untuk menjawab soalan bahagian A. Kemudian 1B, tentang kelebihan menjadi usahawan. Jadi murid fokus kepada 3 markah. Jadi 3 markah ada beberapa perkara jawapan yang boleh disediakan, antaranya peluang yang tiada batasan. Murid ingat peluang yang tiada batasan. Maknanya peluang yang banyaklah kan. Maknanya yang kedua, pemilikan perniagaan atau organisasi mengikut cara cita rasa sendiri. Kemudian yang ketiga, punca pendapatan atau ganjaran yang tinggi. Kemudian yang keempat, membaiki status diri dan masyarakat. Dan yang kelima, kerjaya yang boleh diwarisi. Murid boleh memberi jawapan sekurang-kurangnya 3 lah kan. Kalau berdapatnya lebih, tetap juga 3 markah. Okey, seterusnya 1C, ciri-ciri usahawan. Murid kena ingat ciri-ciri keusahawanan. Dalam buku teks ada, boleh lihat rujuk buku teks surat 42 contohnya, dan ada 9 ciri-ciri. Okey, murid kena berikan 4 markah, 4 perkara lah ataupun 4 maklumat yang perlu murid tulis. Sebabkan kreatif itu dengan inovatif, walaupun nampaknya maklumatnya berbeza, tapi kita ambil yang lain seperti bijak merebut peluang, berwawasan, memiliki dorongan dalaman, tidak mudah putus asa, berani mengambil risiko, keupayaan memimpin atau berdaya saing. Mana-mana 4 perkara murid-murid kena tulis untuk jawapan ciri-ciri usahawan. Jadi masa yang ada ini kita tengok soalan yang kedua pula. Okey, ada 4 soalan. Kalau kita lihat 3 tambah 3 tambah 4, contohnya 2A, B, C ni 10 markah. Inilah contoh soalan yang akan diberikan. Yang pertama 2A, senaraikan jenis pemilikan perniagaan. Senaraikan jenis pemilikan perniagaan. Kalau ingat balik, ni adalah tingkatan 5, bab yang pertama, jenis pemilikan perniagaan. Ada 3 markah. Apa jenis-jenisnya? Okey. Kemudian yang 2B, nyatakan aktiviti dalam pengurusan. Pengurusan. Jadi 3 markah. Murid kena ingatlah pengurusan ada beberapa aktiviti, cuma kehendak soalannya ada 3 markah. Ada 3 jawapan yang perlu murid sediakan. Dan yang ketiga ataupun 2C, apakah perisian aplikasi yang sering digunakan oleh usahawan? Perisian aplikasi ini berkaitan tentang tajuk bab teknologi digital. 4 markah. Jadi murid-murid boleh berikan jawapan melalui apa yang dikatakan fakta tadilah. Okey, kita lihat contoh jawapan ataupun cadangan jawapan yang boleh murid berikan. Yang pertama tentang jenis pemilikan perniagaan. Murid ingat yang pertama pemilikan tunggal. Jawapan ini mudah saja, pemilikan tunggal. Kemudian perkongsian dan seterusnya syarikat berhad menurut share atau syarikat persendirian atau syarikat awam. Itu sama sebenarnya dalam tajuk ataupun dalam jenis pemilikan syarikat berhad menurut share. Okey. Seterusnya aktiviti dalam pengurusan 2B, ada 3 markah. Okey, murid boleh tulis tentang perancangan, perorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Jadi perkara penting antara murid kena ingat maksud pengurusan. Cuma soalan ditanya tentang aktiviti dalam pengurusan. Sebab maksud pengurusan pun ada berkaitan tentang perancangan, perorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Cuma 3 markah, 3 jawapan yang murid boleh berikan. Okey, seterusnya tentang perisian aplikasi. Yang mana usahawan-usahawan yang gunakan dalam menggunakan biasanya dalam komputer lah ataupun dalam laptop. Kerana perisian aplikasi ni merujuk kepada apa? Tu yang pertama, pemprosesan perkataan. Kalau bahasa Inggerisnya sebut Word lah kan. Ataupun yang kedua, hamparan elektronik. Biasa kita dengan Excel. Okey, cuma jawapan inilah sebagai fakta yang murid kena ingat. Kemudian yang ketiga, perisian persembahan. Presentation ataupun kita sebut PowerPoint contohnya. Itu contoh sebenarnya. Tapi jawapannya adalah perisian persembahan. Itu fakta yang murid kena ingat. Jadi seterusnya yang keempat, pangkalan data atau akses ataupun pangkalan data. Inilah yang murid kena ingat fakta. 4 perkara yang perlu murid sediakan jawapannya. Jadi itulah tentang contoh soalan bahagian
A. Terima kasih Cikgu. Okey, itulah dia pengenalan kepada soalan untuk bahagian A, dan murid-murid semua kena kuasai 9 bab Cikgu 5 untuk tingkatan 4 dan 4 di tingkatan 5. Jadi kuasai 9 tajuk tersebut supaya anda boleh mendapatkan markah maksimum bagi bahagian A kertas 1. Terima kasih Cikgu. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot sukses SPM 2022 pengajian keusahawanan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot sukses SPM 2022 pecutan bagi mata pelajaran pengajian keusahawanan bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Hafiz di sini. Kita akan kongsikan kepada anda pula berkaitan dengan bahagian B Cikgu kertas 1, dan berapakah markah diperuntukkan untuk bahagian B ni Cikgu? Okey, bahagian B diperuntukkan sebanyak 75 markah. 75 Cikgu. Ya. Wah, banyak tu. Jadi Banyak. kalau tak jawab betul-betul rugilah kat situ Cikgu kan. Silakan Cikgu perkongsiannya. Okey, baik. Untuk bahagian B pula, yang mana ada 75 markah yang terdiri untuk 3 soalan. Sebenarnya ada 4 soalan. Kita tambahkan jadi 100 lah kan. Tetapi kita fokus pada 3 soalan. Di mana yang sebagai peringatan murid terdiri daripada soalan respon terhad dan terbuka. Boleh keluar dalam bentuk soalan seperti yang bahagian A tadi kan, dan boleh sebagai soalan yang akan kita lihat sebentar lagi. Kemudian jawab mana-mana 3 daripada 4 soalan. Sama ada mengikut turutan ataupun sebaik-baiknya ikut turutan, maknanya contoh 5, 7, 8. Okey, ataupun 5, 6, 7. Jadi tu antara soalan yang kita akan lihat sebentar lagi. Kemudian setiap soalan, maknanya satu set soalan tu sebanyak 25 markah. Tu yang kata 75 markah, darab 3 lah, yang tu yang 75 markah. Jawapan mestilah padat dan tepat mengikut kehendak soalan. Okey, kita lihat soalan bahagian B nombor 5. Mana dikata kalau dalam kertas peperiksaan nanti 1, 2, 3, 4. Okey, tu bahagian A. Adapun bahagian B nombor 5, 6, 7, 8. Jadi murid kena ingatlah mana-mana nombor 5 atau nombor 6, nombor 7 atau 8 pilih 3. Okey, bukan 5 tu pilih A, B, C, pilih B saja. Tidak kan, pilih semua sekali. 5 tu semua sekali kena jawab. Okey, iaitu kita lihat soalan contoh bahagian B. Terangkan keusahanan daripada perspektif Islam. 6 markah. Ini cabaran murid. Bahagian B ni tentang markah yang banyaklah yang murid-murid kena terangkan ataupun kena tulis. Tidaklah seperti bahagian A tadi. Kemudian bahagian B, terangkan sumber keusahanan yang boleh digunakan untuk menghasilkan barangan. Ingat 8 markah. Dan sumber keusahanan pun ada 2, fizikal dengan bukan fizikal. Jadi dia fokus pada sumber keusahanan saja. Jadi umum, mana-mana boleh murid berikan. Okey, kemudian ini contoh jawapan yang boleh murid-murid sediakan, iaitu tentang keusahanan daripada perspektif Islam. Murid gunakanlah dipanggil kepala ayat atau mulakanlah ayat itu berkaitan tentang kehendak soalan, iaitu tentang merupakan satu ibadah. Itu keusahanan daripada perspektif Islam. Kemudian melakukan satu perkara untuk meneruskan kehidupan tidak bertentangan dengan syarak. Itu sebagai penerangan yang murid boleh gunakanlah untuk menjawab soalan ini. Dan seterusnya, tuntutan fardu kifayah. Murid tambah lagi ayat. Menjadi kewajipan sebahagian masyarakat Islam di satu kawasan untuk memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Okey, seterusnya, martabat yang tinggi. Menggunakan aset secara wajar ataupun dengan cara kita bersedekah. Maknanya kedudukan sebagai seorang usahawan ataupun keusahawanan itulah merupakan satu kerjaya martabat yang tinggi. Dan akhir sekali kita boleh nyatakan ataupun boleh terangkan tentang sumber rezeki. Murid pun boleh bagi contoh tentang sumber rezeki seperti berniaga di pasar malam ataupun berniaga kedai makan yang memerlukan oleh masyarakat ataupun orang ramai untuk membeli makanan, contohnya lah kan. Itu antara contoh soalan berkaitan tentang keusahanan daripada perspektif Islam. Okey, jawapan kepada soalan yang kedua pula tentang sumber keusahanan. Terangkan sumber keusahanan. Maknanya kata sumber keusahanan tu ada 2 dan tak perlu kita nak terangkan ada 2 perkara, terus saja. Apa itu sumber keusahanan? Yang pertama tanah contohnya. Okey, kita pilih ada 7 sebenarnya, ada 5 pada sumber keusahanan fizikal dan 2 sumber keusahanan bukan fizikal. Mana-mana 7 itu boleh kita tuliskan sebagai jawapan. Okey, contohnya, okey kita pilih tanah.
Okey, kemudian kita terangkan tanah digunakan untuk mendirikan kilang atau premis perniagaan atau menjalankan aktiviti pertanian. Itu sebagai contoh jawapan untuk sumber keusahawanan yang mana kita fokus kepada tanah. Kemudian yang seterusnya, yang kedua, modal. Kita terangkan lagi wang atau pinjaman ataupun jualan saham kepada pelabur yang untuk menjalankan perniagaan. Ini antara contoh sumber keusahawanan fizikal. Kemudian pembekal pula. Kita tulis kepada pihak yang membekalkan barangan seperti kilang proses beras atau kilang pengeluar ubat. Jadi tentang penerangan itu adanya fakta, adanya penerangan berkaitan tentang fakta yang kita berikan. Okey, seterusnya sumber manusia. Masih lagi jawapan sumber keusahawanan fizikal. Jadi murid boleh tulis pekerja yang menjalankan aktiviti menghasilkan barangan seperti pekerja kilang kasut. Murid dah tulis tadi semua manusia, dah terangkan pula pekerja yang menjalankan aktiviti menghasilkan barangan seperti pekerja kilang kasut, dan memenuhilah tentang kehendak soalan tentang terangkan sumber keusahawanan. Cuma bilangan itulah, kalau tidak 8 markah, maknanya ada 4 fakta yang murid-murid kena terangkan. Jadi cikgu, 4 fakta termasuk 4 huraian cikgu, betul? Ya. Okey, maksudnya 1 huraian dan 1 fakta ni menjadikan 2 markah cikgu. Ya, betul. Begitu. Okey. Faham. Jadi itu untuk sebagai panduan lah murid untuk memberikan jawapan. Okey, seterusnya bahan mentah. Jadi murid pun kena ingat juga supaya mudah dalam kalau soalan bahagian A tadi mungkin ringkas saja nyatakan sumber keusahawanan. Kalau dalam bahagian B disuruh terangkan sumber keusahawanan. Jadi kenalah menerangkan bahan yang masih belum diproses atau yang telah diproses, itu mana-mana jawapan boleh diterima, atau masih belum menjadi barang siap seperti getah dan kain untuk menghasilkan kasut sekolah. Jadi panduan dalam memberi penerangan sebagai kemudahan murid-murid ingat, kita berikan fakta, ada penerangan dan boleh berikan contoh. Okey, seterusnya ni antara jawapan yang boleh diberikan, iaitu tentang sumber keusahawanan bukan fizikal. Okey, yang mana pertama tentang teknologi ataupun kaedah operasi, mana kita boleh terima mana-mana antara dua jawapan ini. Kemudian kita beri penerangan, iaitu ilmu tentang cara mencipta atau mengendalikan barang-barang dalam perusahaan seperti mesin pemotong, kertas dapat bergerak secara automatik. Itu dikatakan contohlah jawapan. Dan seterusnya maklumat ataupun ilmu pengetahuan, mana berikan penerangan ilmu pengetahuan yang dapat merancang, mengelola atau melaksanakan satu aktiviti perniagaan dengan berkesan seperti kursus rancangan perniagaan. Itu antara jawapan yang boleh diberikan berkaitan tentang terangkan sumber keusahawanan. Okey, kita tengok contoh bahagian seterusnya, iaitu 5C. Mana dikata tadi kan, ni dah 11 markah dah. Tadi kan kita lihat ada lebih kurang 14 markah. Maknanya inilah cabaran dalam bahagian B. Markah yang banyak yang memerlukan murid memberikan penerangan ataupun penjelasan mengikut kehendak soalan. Okey, kalau soalan begini, 5C ini baca dahulu soalan. Jangan terus baca petikan, supaya kita fokus pada kehendak soalan, iaitu terangkan peranan Ahmad kepada pembangunan masyarakat. Cikgu, di mana kata kunci ni cikgu? Okey, kata kuncinya pertama terangkan peranan, kepada pembangunan, iaitu tentang masyarakat. Baik. Masyarakat. Sebab adanya pembangunan negara, ada pembangunan diri ataupun keluarga, tapi kehendak soalan tentang masyarakat dan peranan Ahmad itu sebagai usahawan. Okey, yang kedua tentang terangkan ciri keusahawanan yang dimiliki oleh Ahmad. Kalau tadi soalan bahagian A menyatakan ciri-ciri keusahawanan, yang ini pula terangkan ciri keusahawanan yang dimiliki oleh Ahmad berdasarkan petikan. 5 markah. Jadi kita baca petikan atas ataupun situasi yang ada. Maklumat berikut berkaitan dengan Ahmad yang mengusahakan pusat rekreasi Tasik Rumpun Melaka. Pusat rekreasi Tasik Rumpun mempunyai 20 orang pekerja tempatan dan 10 orang pekerja asing. Jadi ramai pekerja dia tu. Berkat kegigihan Ahmad, Pusat Rekreasi Tasik Rumpun telah menjadi pusat tarikan pelancong tempatan dan luar negara. 10% daripada keuntungan yang diperoleh disumbangkan untuk membiayai kemudahan infrastruktur di sekitar kawasan Tasik. Ahmad bercita-cita mengembangkan lagi pusat rekreasi dengan pelbagai aktiviti menarik untuk mendapatkan kepuasan kepada para pengunjung. Kita dah nampak dah apa peranan yang diberikan ataupun peranan keusahawanan Ahmad kepada masyarakat dan ciri-cirinya.
Okey, kita lihat contoh jawapan peranan Ahmad kepada pembangunan masyarakat. Jadi murid boleh tulis sebagai panduan supaya tidaklah kita lari pada kehendak soalan, dan kita tulis peranan Ahmad kepada pembangunan masyarakat 6 markah. Pun sama, adanya fakta dan adanya huraian ataupun kaitan tentang petikan yang ada dalam teks soalan tersebut. Yang pertama kita lihat contoh jawapan yang boleh diberikan iaitu mewujudkan peluang pekerjaan. Jadi apa kaitan tentang teks yang mana adanya tertulis ataupun ada jawapan iaitu tentang mengambil 20 orang pekerja tempatan atau 10 orang pekerja asing. Itu dah memberi markah 2 markah kan, ataupun kita lihat maknanya berdasarkan kehendak soalan 6 markah. Maknanya ada 3 ataupun ada 3 peranan yang boleh murid tu tulis. Kemudian yang kedua, menghasilkan kepelbagaian perkhidmatan, yang ini menyediakan pelbagai aktiviti rekreasi yang menarik. Mungkin murid boleh tulis contohlah, sama ada dalam teks pun boleh ataupun idea sendiri pun boleh diberikan, tetapi berdasarkan menghasilkan kepelbagaian perkhidmatan. Berkaitan tentang rekreasi lah, mungkin ada menyediakan mana basikal sewa contohnya kan, ataupun mungkin menyediakan berkaitan tentang kasut sewa contohnya lah kan, berkaitan tentang perkhidmatan yang diberikan, ataupun mungkin perkhidmatan kayak contohnya bersukan. Okey, seterusnya yang ketiga, mengurangkan kebergantungan kepada kerajaan. Ya, ini sumbangan pembiayaan kemudahan infrastruktur setempat. Maknanya peranan Ahmad kepada pengguna masyarakat seperti yang ada dalam teks. Dan seterusnya yang terakhir, boleh murid berikan menjadi sumber inspirasi kepada masyarakat. Maknanya dikata tentang kegigihan Ahmad menguruskan pusat rekreasi. Maknanya dikata kita lihat bagaimana menjadi tarikan sampai adanya pengunjung luar negara dan mendapat keuntungan yang lebih, itu sebagai panduan untuk memberikan jawapan berdasarkan kehendak soalan. Okey, itu tentang peranan Ahmad. Okey, kemudian 5C2 iaitu tentang ciri keusahawanan. Jadi murid-murid boleh lihat soalan iaitu tentang terangkan ciri keusahawanan, kemudian tentang markah, 5 markah. Jadi di sinilah murid-murid kenalah fokus kepada teks apa yang dikatakan tentang ciri-ciri keusahawanan. Kalau kita lihat, kita ingat fakta tadi, nyatakan tadi ciri keusahawanan ada 9 kan. Jadi yang mana yang berkaitan tentang teks yang ada pada Encik Ahmad ini, ataupun petikan berkaitan tentang pusat rekreasi yang diberikan. Okey, yang pertama kita lihat sebagai contoh ciri-ciri keusahawanan. Boleh letak kreatif atau inovatif. Okey, yang mana kita lihat Ahmad mengusahakan pusat rekreasi hingga menjadikan tarikan pelancong dalam dan luar negara, Tasik itu dijadikan pusat rekreasi. Menjadi tarikan mungkin dari sudut aspek, mungkin kita boleh bagikan jawapan lain. Maknanya kata cadangannya itu tentang mungkin dia memasarkan ataupun menggunakan, sekarang dunia viral kan, mungkin melalui internet. Dengan kreatifnya dia menarik pelancong-pelancong melalui pengiklanan di alam maya. Itu contohlah. Kemudian yang kedua, berwawasan. Ini berwawasan ni adalah ciri-ciri keusahawanan, di mana Ahmad bercita-cita mengembangkan lagi pelbagai aktiviti menarik untuk kepuasan pelanggan. Pun ada pada dalam teks yang murid ambil dan berikan jawapan tentang berwawasan. Kemudian yang ketiga, keupayaan memimpin. Sebab apa? Sebab memimpin organisasi terdiri daripada pekerja tempatan dan pekerja asing. Itu sebagai contoh jawapan murid boleh beri. Kemudian yang keempat, berani mengambil risiko. Maksudnya kata cadangan boleh diberikan, bercadang mengadakan pelbagai aktiviti untuk beri kepuasan kepada pelanggan, dan boleh beri lagi dan tidak mudah putus asa. Pun boleh murid berikan lagi penerangan berkaitan tentang teks yang diberi. Okey, itu contoh soalan. Ni memiliki dorongan dalaman. Okey, Ahmad yakin dengan pencapaiannya mengembangkan lagi perniagaan dapat memuaskan kehendak pengunjung. Jadi inilah contoh jawapan untuk soalan yang kelima. Okey, ni soalan yang keenam pula. Maknanya ada 5, 6, 7, 8. Boleh pilih 3 daripada 4 soalan dalam bahagian B. Okey, ini contoh soalan. Bandingkan syarikat persendirian dan syarikat awam, 7 markah. Sebenarnya peringatan, kalau bandingkan ada persamaan dan ada perbezaan.
Okey, 6B. Akram, seorang graduan pentadbiran perniagaan telah berjaya mendapatkan pembiayaan untuk menjalankan perniagaan franchise. Sejauh manakah cara melakukan perniagaan ini memberi kelebihan kepada Akram? Mana penting kan, keyword penting cara melakukan perniagaan dan kelebihan. Okey, seterusnya C, terangkan aktiviti pengurusan dalam sesebuah organisasi. 6 markah. Dan yang keempat, bezakan antara pemasaran secara konvensional dan pemasaran melalui teknologi digital. 6 markah. Jadi murid kena ingat, bila bandingkan, kita tengok contoh jawapan yang diberikan. Sama ada dalam bentuk ayat, boleh kan, tuliskan persamaan dan kita berikan jawapan dia persamaan. Iaitu yang pertama, liability terhad. Contohnya, kan, pemegang share mengalami kerugian mengikut jumlah modal yang dilaburkan. Kedua, jangka hayat syarikat berterusan walaupun salah seorang pemegang share meninggal atau menarik diri. Kemudian yang ketiga, didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM atau dikenakan cukai pendapatan syarikat. Ini pun 4 markah ataupun banyak sebenarnya. Kan, hanya berikan paling kurang 2 pun sudah memadai, cuma dekat perbezaan. Dekat perbezaan inilah murid kena sesuaikan. Yang mana adanya perbezaan yang lebih daripada persamaan. Janganlah persamaan banyak kan. Penting perbezaan tu ada. Yang pertama, pemilik terdiri daripada seorang hingga 50 orang pemegang share. Okey, itu syarikat persendirian. Kalau dalam bentuk ayat, manakala pemilik terdiri daripada seorang dan tiada had maksimum pemegang share. Ini antara perbezaan syarikat persendirian dan syarikat awam. Kemudian yang kedua, penjualan share kepada orang persendirian dan tidak bebas beli dan jual share. Itu persendirian. Manakala syarikat awam, penjualan share kepada orang awam dan bebas jual beli share di Bursa Malaysia. Dan yang ketiga, laporan kewangan tidak perlu didedahkan kepada orang awam. Dan manakala syarikat awam, laporan kewangan tahunan perlu didedahkan kepada orang awam. Jadi paling mudah murid boleh bentuk dalam jadual untuk soalan perbezaan. Okey, seterusnya 6B, yang mana Akram tadi tentang dia dapat menjalankan perniagaan apa? Iaitu franchise. Jadi perniagaan tersebut adanya kelebihan. Jadi kelebihan itu perlu diberikan. Juga jangan lupa kita kena berikan kekurangan franchise juga. Jadi jangan murid hanya kepada kelebihan saja. Soalan tentang sejauh manakah, maknanya nanti kata kita bagikan lebih tentang kelebihan dan ada kekurangan. Iaitu tentang Akram dapat menjalankan perniagaan dengan cekap dan sistematik mengikut model franchisor. Ataupun franchisor yang mana dia merupakan kelebihan pada franchise. Kemudian seterusnya, mulakan dengan perkataan Akram. Kenapa? Sebab soalan berkaitan tentang individu namanya Akram. Okey, kemudian risiko kegagalan dapat dikurangkan berdasarkan pengalaman luas franchisor dan jenama perniagaan telah terkenal, berupaya menarik pelanggan dengan mudah dan dapat menembusi pasaran baharu dengan mudah dan jumlah modal yang minimum. Kemudian dapat merancang belian bahan mentah secara pukal atau menjimatkan kos. Ini tentang kelebihan franchise. Dan adanya kekurangan ataupun kelemahan, iaitu kekurangannya Akram terpaksa menyediakan modal dan bayar yuran yang tinggi kepada franchisor. Kan? Maknanya kata bukanlah, maknanya kata kekurangannya tentang kemampuan Akram itulah, kan? Maknanya sediakan modal yang besar ataupun tinggi. Kemudian perlu mengikut model yang ditentukan oleh franchisor, yang mana Akram tak boleh mengikut, orang kata, caranya tersendiri, dia kena ikut ketetapan yang diberikan. Dan seterusnya yang ketiga, daya kreativiti dan inovasi yang ingin dibuat terbatas. Sebab kena ikut model yang disediakan. Ini contoh jawapan tentang sejauh manakah kelebihan franchise. Jadi murid kenalah berikan kedua-duanya sekali, cuma lebihkan pada jawapan kelebihan. Okey, seterusnya tentang jawapan iaitu tentang aktiviti pengurusan. Murid ingat, kalau seorang pada bahagian A, nyatakan, dia jawapannya ringkas. Kalau di bahagian B, terangkan aktiviti pengurusan. Jadi murid kena menerangkan pertama, sebab tadi dia tak sebutnya aktiviti apa, dia terus pada pengurusan yang ada 4. Jadi kita pilih mana-mana 4 aktiviti yang murid kena tuliskan jawapannya. Yang pertama, perancangan. Itu adalah fakta. Kemudian aktiviti menentukan matlamat yang ingin dicapai dan tindakan yang perlu diambil untuk capai matlamat organisasi. Okey, itu antara penerangan. Dan murid boleh berikan contoh, iaitu pihak pengurusan mengadakan mesyuarat untuk menjelaskan tindakan yang perlu dilakukan. Itu antara perancangan
yang boleh diberikan contoh oleh murid tentang penerangan perancangan. Okey, yang kedua tentang perorganisasian. Murid terangkan pula apa itu pengorganisasian, iaitu proses menyusun dan mengakhirkan sumber organisasi untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan supaya matlamat dapat dicapai. Dan murid berikan contoh adanya carta organisasi dan pembagian tugas dapat dilakukan dengan lancar. Okey, yang tiga lagi atau ada yang ketiga, maknanya ada dua lagi yang murid boleh pilih mana-mana tiga aktiviti. Okey, itu kepimpinan, proses mendorong atau memujuk dan mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan arahan atau tugas bagi mencapai matlamat yang ditetapkan, dan murid berikan contoh. Pengurus memberikan bimbingan ataupun memberikan tunjuk ajar. Itu antara jawapan yang murid boleh berikan. Dan yang keempat iaitu pengawalan, iaitu aktiviti pemantauan prestasi untuk memastikan hasil kerja tercapai mengikut ketetapan. Murid boleh berikan contoh. Pengurus memantau pekerja bawahan dan menegur jika berlaku kesilapan dan tidak berulang. Ini antara contoh jawapan untuk menerangkan aktiviti pengurusan. Okey, manakala yang keempat ataupun 6D, perbezaan pemasaran. Kalau perbezaan dua saja, iaitu tentang secara komersial dan melalui teknologi digital. Tiadanya persamaan lah, sebab soalan pun bezakan pemasaran secara komersial dan teknologi digital. Jadi murid buatkan jadual ataupun buatkan kotak. Yang pertama, pemasaran menggunakan bahan cetakan seperti brosur ataupun risalah atau iklan dalam majalah atau gegantung, bahasa lain banner lah atau banting kan. Kemudian kita buat perbezaannya manakala teknologi digital, pemasaran menggunakan media sosial seperti Facebook atau Instagram atau WhatsApp, mana-manalah murid boleh tuliskan contoh. Okey, tak semestinya banyak, berikan contoh satu pun sudah memadai sebab dia hanya membezakan tentang konvensional dengan digital. Okey, manakala yang kedua, mahal kerana kos mencetak, manakala teknologi digital murah kerana kurang kos bahan edaran. Sebab tu kita lihat markah, 6 markah. Maknanya kita boleh beri lagi satu perbezaan terhad dan tertumpu kepada pelanggan setempat, manakala teknologi digital meluas dan sampai kepada sasaran pelanggan. Ini ada pilihan jawapan lain. Kekangan waktu untuk melakukan pemasaran, manakala teknologi digital boleh dilakukan bila-bila masa. Ini contoh perbezaan yang murid boleh berikan. Baik, terima kasih Cikgu Hafiz. Cikgu, saya ada satu soalan kepada Cikgu. Adakah Cikgu mengesyorkan kepada murid-murid untuk membuat jadual semasa menjawab soalan yang berkaitan dengan perbezaan, Cikgu? Okey, memang amat digalakkanlah untuk murid fokus pada perbezaan antara satu perkara dengan satu perkara yang lain, supaya ada kaitan. Supaya ada kaitan. Okey, Cikgu, satu lagi soalan sebelum kita berhenti berehat, Cikgu. Adakah murid dibenarkan untuk jawab mana-mana soalan untuk bahagian B ni tanpa mengikut urutan? Ya, boleh. Boleh, cuma, boleh. Cuma lebih cantiknya susunanlah. 5, 7, 8 ataupun 6, 7, 8 ataupun 5, 7, 8. Okey. Yang paling penting kena jawab 3 soalan daripada 4 soalan yang dikemukakan dalam kertas soal. Terima kasih, Cikgu. Kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini dalam slot sukses SPM 2022 Pacutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia slot sukses SPM 2022 Pacutan bagi mata pelajaran pengajian keusahawanan kertas 1. Baiklah Cikgu Hafiz, kita akan teruskan pula dengan perkongsian bagi bahagian C, Cikgu, yang membawa 25 markah. Cikgu, saya dengar soalan ni wajib jawab, betul ke? Ya, betul. Ya. Silakan Cikgu. Okey, kita lihat soalan bahagian C yang membawa 25 markah. Jadi jumlah keseluruhan bahagian A, B dan C sebanyak 140 markah. Jadi wajarannya 80% lah. Supaya murid jangan risaulah, 140 tu banyak, memang banyak pun, cuma wajarannya 80%. Jadi murid ingat bahagian C wajib jawab. Jangan tinggalkan, dia adalah soalan yang ke-9. Okey, soalan yang ke-9 wajib jawab. Kemudian merupakan soalan kajian kes, murid kena sedialah, maknanya memang ada petikan yang panjang atau mungkin adanya jadual, mungkin adanya graf, berdasarkan mengikut soalan yang akan diberikan. Kemudian baca dengan teliti kes dalam soalan. Okey. Dan yang keempat, jawapan berdasarkan kehendak soalan dan idea baharu. Dan cikgu suka murid ingat, bacalah soalan terlebih dahulu. Okey, kita tengok soalan, baca soalan, jelaskan jenis pemilikan perniagaan, terangkan etika, hitungkan ansuran dan
kita lihat cadangkan pilihan pinjaman, bagaimanakah Hassan Dobi Enterprise dapat mengatasi kemerosotan perniagaan akibat persaingan. Jadi ini soalan-soalan yang akan ditanya berdasarkan petikan. Ada 5 soalan cikgu ya? Ya, ada 5 ataupun dia berdasarkan markah. Kadang mungkin 4 markah, 4 soalan kan. Dan kita akan lihat 25 markah juga. Jadi bila mana tengok jelaskan jenis peningkat perniagaan tersebut dan kelebihannya, jadi murid baca daripada awal. Hassan menjalankan perniagaan Dobi sejak 10 tahun yang lalu dengan menggunakan nama Hassan Dobi Enterprise. Saya dah ada jawapan dah tu. Perkhidmatan yang disediakan seperti membasuh, melipat dan menggosok pakaian yang dihantar pelanggan guna waktu operasi setiap hari kecuali Ahad dan hari kelepasan am ditutup. Masa operasi 9 pagi hingga 6 petang. Kini prestasi perniagaannya semakin merosot kerana masih menggunakan mesin basuh yang lama dan uzur. Banyak rungutan daripada pelanggan yang mengatakan pakaian dicuci tidak bersih seperti sebelumnya. Terdapat juga pelanggan yang menuntut ganti rugi kerana pakaian mereka rosak setelah dicuci. Okey. Kemudian seterusnya sambungan maklumat yang ada. Perniagaan bercadang menyuntik modal tambahan untuk mengubah suai permis dan beli mesin basuh baru. Anggaran kos sebanyak RM80,000 diperlukan. Hassan Dobi Enterprise memiliki 2 pilihan untuk mendapatkan dana, sama ada membuat pinjaman bank yang dikenakan kadar faedah setahun 4% selama 10 tahun. Ini contohlah kan, pinjaman dari tekun pun contoh agensi yang ada yang mengenakan kadar faedah setahun 5% selama 8 tahun. Angka-angka ini untuk lihat tentang soalan perhitungan tadilah atau pengiraan. Kemudian Hassan juga berhadapan dengan pesaing yang menjalankan perniagaan Dobi layan diri. Kini terdapat 3 pesaing kedai Dobi layan diri franchise di sekitar kawasan mereka. Ramai pelanggan Hassan Dobi Enterprise telah beralih menggunakan perkhidmatan Dobi layan diri dengan alasan lebih murah dan masa perkhidmatan yang fleksibel. Inilah cabaran pada Encik Hassan ini ataupun Hassan Dobi Enterprise. Jadi soalan yang terlihat, jelaskan jenis peningkat perniagaan tersebut dan kelebihannya. 4 markah. Okey, bagaimana murid nak berikan jawapan? Kita lihat tentang bagaimana contoh yang ada. Okey, ini contoh. Jenis peningkat perniagaan adalah milikan tunggal. Ataupun murid boleh tambah lagi. Milikan tunggal disebabkan namanya Hassan Dobi kan, contohnya namanya seorang sahaja. Itu yang merujuk pada milikan tunggal. Kemudian kita berikan kelebihan milikan tunggal. Okey, yang pertama tentang mudah ditubuhkan kerana tidak banyak sekatan. Okey, seterusnya pemilik ataupun Encik Hassan bebas mengurus dan mengawal perniagaan. Kemudian cukai yang rendah kerana dikenakan cukai pendapatan individu. Dan kita boleh berikan jawapan lain, pemilik menikmati semua keuntungan yang diperoleh daripada perniagaan Dobi tersebut. Jadi murid boleh menggunakan ayat sendiri tapi berdasarkan petikan yang ada tentang kelebihan milikan tunggal. Okey, ini antara contoh jawapan 9A. Okey, kita lihat soalan B, 9B tadi, iaitu tentang ditanyanya berkaitan tentang etika yang perlu diamalkan oleh Hassan Dobi Enterprise terhadap pelanggannya. Apa etika yang perlu dilakukan oleh Encik Hassan ataupun perniagaan Hassan Dobi Enterprise itu? 6 markah. Jadi bagaimana? Kita lihat jawapan contoh etika terhadap pelanggan. Murid fokus pada terhadap pelanggan, iaitu pertama menawarkan perkhidmatan yang cekap. Okey, bagaimana kita lihat ada beberapa masalah dan bagaimana tentang tak diurus dengan baik dan sebagainya. Maka murid-murid boleh berikan jawapan menawarkan perkhidmatan yang cekap. Seperti ini contoh jawapan yang diberikan, memenuhi keperluan pelanggan. Ayat-ayat ini murid-murid kena ingat untuk mendapat markah dan supaya dapat membantu murid fokus pada etika terhadap pelanggan. Seterusnya, memastikan mesin boleh digunakan dan berfungsi dengan baik. Jadi murid olah semula ayat yang ada pada petikan, gunakan mesin yang rosak tadi ataupun mesin yang ada bermasalah itu kepada memastikan mesin boleh digunakan dengan berfungsi dengan baik, dah dapat markah ataupun boleh diterima sebagai etika terhadap pelanggan. Kemudian memastikan kualiti perkhidmatan setara dengan harga, memandangkan adanya kata persaingan dengan franchise tadi ataupun Dobi layan diri. Jadi murid boleh tulis memastikan kualiti perkhidmatan setara dengan harga. Kemudian bersedia menerima teguran atau rungutan pelanggan. Itu pun salah satu etika yang murid boleh tulis. Kemudian bayar ganti rugi atas kerosakan atau kerugian yang ditanggung oleh pelanggan. Ini tentang baju yang rosak tadi. Dan seterusnya boleh berikan jawapan lain, iaitu menjalin hubungan baik dengan pelanggan, iaitu tentang layanan baiklah.
sebenarnya sebagai usahawan etika terhadap pelanggan. Okey, kemudian 9C. Ini tentang pengiraan. Jadi murid kena mahir ataupun kena tahulah berkaitan tentang operasi tambah dan darab bahagi. Sebenarnya soalan, hitungkan ansuran bulanan yang perlu dibayar untuk setiap pilihan pinjaman. Jadi ada dua, dan sebabkan dia kata setiap pilihan pinjaman 6 markah. Maknanya kita lihat tadi pinjaman bank dengan pinjaman tekun. Jadi murid kenalah buat pengiraan yang mana kita lihat berapa pinjamannya. Tu contoh jawapan. Murid tulis pinjaman bank contohnya. Kemudian tentang berapa banyak pinjaman, 80%. Kemudian 80,000. Okey, pinjaman dia faedahnya adalah 4% dan tempohnya selama 10 tahun. Jadi dia punya faedahnya adalah sebanyak 32,000. Jadi itu antara faedah pinjaman. Jadi nak dapatkan ansuran bulanan, dia kena tambahlah pinjaman sebanyak 80,000 tambah 32,000. Dan bahagikan 120 bulan untuk dapatkan markah atau untuk dapatkan nilai sebulan. Jadi murid dapatlah lihat kan, gunakanlah kalkulator kan, boleh digunakan, yang penting kalkulator yang dibenarkanlah kan. Yang mana tentang tambah, kita lihat, kita carikan faedah pinjaman dahulu, kemudian kita tambah dengan pinjaman dan kita bahagikan tentang tempoh ataupun bulan berkaitan tentang 10 tahun tadi sebab kita nak dapat maklumat sebulan. Okey, itu faedah itu pinjaman bank. Adapun pinjaman tekun pula pun kita darabkan 80,000 itu RM pinjaman, kemudian darab peratus 5% dia punya faedah yang dikenakan, dan tempoh 8 tahun dan jawapannya 32,000 itu adalah faedah pinjaman. Dan kita tambahkan 80,000 dengan 32,000 dan kita bahagikan untuk 96 bulan. Okey, dapatlah nilai ansuran sebulan adalah RM1,166.67 untuk contoh jawapan tentang pengiraan dalam soalan yang diberikan. Cikgu, saya ada soalan cikgu berkaitan dengan pengiraan ni. Adakah murid dibenarkan untuk tidak memberikan jalan kerja bagi soalan pengiraan ataupun macam mana, cikgu? Okey, sebaiknya murid kenalah tunjuk jalan kerja, jangan terus tulis jawapan je lah. Sebab jalan kerja tu lah saya tambah, cuma tak tulis macam faedah tu, tak tulis ansuran, tak tulis pun tidak masalah, tapi pengiraan tu, operasi darab, kemudian bahagi dan adanya jawapan. Baik, jadi itulah akan memberikan markah maksimum kepada anda, 6 markah keseluruhan cikgu. Terima kasih. Okey. Seterusnya tentang soalan pilihan. Pilihan yang mana soalan yang kita lihat tadi, yang 9D, kita lihat cadangkan pilihan pinjaman yang perlu dipilih oleh Hazan Dobi Enterprise, kemukakan alasan. Jadi 4 markah. Kita pilih salah satu dan berikan alasan. Kat situlah adanya kemahiran murid untuk menganalisis kan, ataupun memikirkan mana yang lebih sesuai, mana-mana jawapan tu boleh kan diterima, pinjaman bank pun diterima, pinjaman tekun pun diterima. Cuma bagaimana kita nak berikan alasan. Okey, kita lihat contoh jawapan pinjaman bank. Contohnya kalau kita pilih pinjaman bank, kita berikan alasan ansuran lebih rendah. Okey, kemudian kita katakan mengurangkan beban bayaran bulanan. Okey, kemudian kita kata tempoh bayaran balik pinjaman lebih lama dan kadar faedah rendah. Jadi kita boleh terima sebagai jawapan pilihan yang dibuat. Ataupun kita nak pilih pinjaman tekun, murid boleh pilih juga jawapan tersebut mendapat markah, dan cuma bagaimana kita berikan alasan. Okey, segera dapat pinjaman, proses pinjaman mudah, ataupun kita kata tempoh bayaran balik pinjaman pendek dan ada budi bicara bayaran tertangguh. Contohnya yang kita boleh berikan. Ini antara jawapan yang boleh diberikan untuk pilihan yang mana satu, dan kita berikan alasan. Okey, dan yang terakhir kita lihat tentang soalan yang ke-5 ataupun 9E yang membawa markah 5 markah. Apa soalan dia? Ingat balik semula. Terlihat bagaimanakah Hazan Dobi Enterprise dapat mengatasi kemerosotan perniagaannya akibat persaingan. Untuk makluman murid, di sinilah adanya idea-idea murid-murid boleh fikirkan di luar kotak ataupun di luar teks yang boleh murid-murid berikan berkaitan tentang cadangan untuk mengatasi kemerosotan perniagaan tersebut. Kita lihat contoh jawapan yang boleh murid berikan, iaitu tentang cara mengatasi. Murid fokus pada cara mengatasi, iaitu meningkatkan promosi yang berkesan dan menarik. Jadi promosi yang berkesan dan menarik, gunakan ayat meningkatkan promosi yang berkesan dan menarik. Markah berapa? 5 markah.
Jadi murid kena berikanlah 5 maklumat yang berkaitan tentang mengatasi kemerosotan. Kemudian menggunakan pemasaran secara teknologi digital. Seperti iklan di Facebook atau WhatsApp ataupun Instagram. Kalau ini macam-macam kan aplikasi yang sesuai untuk digunakan. Boleh murid nyatakan paling kurang 1 pun dah memadai dah. Kemudian yang ketiga, menggunakan risalah ataupun kain rentang ataupun mungkin kita ada banting, banner dan sebagainya ataupun berikan diskaun niaga. Pun ni antara salah satu cara untuk menarik pelanggan untuk datang ke Dobi Cik Hassan tadi. Kemudian meningkatkan kecekapan perkhidmatan Dobi. Meningkatkan kecekapan perkhidmatan Dobi bagaimana mungkin ada yang lambat, maknanya cepat dan bersih, dijaga kualitinya. Kemudian membeli mesin baru pun adanya. Dan cadangan terlihat tadi dalam teks pun ada menyebut, maknanya dekat situlah murid boleh berikan cadangan ataupun cara mengatasi kemerosotan yang berlaku terhadap perniagaan tersebut, iaitu membeli mesin baru atau teknologi tinggi, dan menyediakan peralatan mencukupi, mungkin menyediakan perkhidmatan sampingan seperti mesin peruncitan, mungkin mesin urut kan, mungkin sambil tunggu Dobi bolehnya duduk berehat sambil mengurut badan, contohnya lah kan kursi urut. Okey, itu antara cara-cara murid boleh memberikan jawapan supaya murid dapat memberikan jawapan idea daripada murid sendiri berdasarkan soalan. Jadi cikgu untuk 9 ini murid-murid boleh berikan idea mereka sendiri dan mungkin boleh berikan idea di luar kotak cikgu. Cadangan anda sendiri untuk menjawab soalan 9 ini, dan mungkin cikgu boleh kongsikan juga, Ifan nampak untuk soalan 9 ini tak perlu huraian cikgu. Ya, betul. Jadi kita nyatakan fakta saja dan berikan contoh yang seperti yang dinyatakan, macam contohnya menggunakan masa secara digital seperti iklan di Facebook contohnya. Okey, tak perlu terlalu panjang lah. Jadi kita kena fahamkan mengikut konteks soalan yang diberikan cikgu ya. Terima kasih cikgu. Dan mungkin cikgu sekarang ni boleh berikan sedikit rumusan ringkas berkaitan topik kita, kertas 1 bahagian untuk pengajian kesusahanan ini dan juga pesanan akhir kepada calon-calon SPM. Silakan. Okey, baik Irfan. Untuk rumusan pencutian SPM 2022 pada hari ini, iaitu tentang murid dapat mengenal pasti teknik menjawab dengan betul dan menguasai tajuk penting pada bahagian A, B dan C. Kemudian murid kena mengenal pasti kehendak soalan dan peruntukan markah bagi memandu dalam penulisan jawapan. Murid semoga dapat fokus menjawab soalan peperiksaan pada masa akan datang ini dan jawab dengan jayanya dan dengan tenang. Ya, betul. Jawab dengan jayanya dan penuh dengan ketenangan. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Muhammad Hafiz Mat Jamal dari Sekolah Menengah Teknik Melaka Bukit Piatu Melaka, dan terima kasih juga kepada Cikgu Saiful Amri selaku jurupesara kita untuk hari ini. Terima kasih cikgu semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum.